Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita selama-lamanya kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat menyambung kembali pengajian kita tentang mengenali nama dan tema bagi 114 surah dalam Al-Quranul Karim, yang mana kita telah bercuti selama hampir 2 kelas, maknanya dalam 2 minggu pada tahun lepas. Jadi malam ini alhamdulillah satu rahmat yang Allah beri kepada kita, rahmat Allah yang sangat besar yang Allah beri kepada kita dengan hidayah dari Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat menyambung kembali pengisian kita, yang mana kita masih lagi sebenarnya berada pada surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-29, yang mana pada 3 minggu lepas, kalau kita lihat kembali apa yang telah kita pelajari pada kelas yang sebelum ini, kita telah membincangkan tentang surah Al-Jin. Surah Al-Jin yang merupakan surah yang ke-72 di dalam Al-Quranul Karim. Yang mana surah Al-Jin ini ia berada pada juzuk yang ke-29. Kemudian alhamdulillah pada kelas yang lalu juga, pada kelas yang lepas, kita juga telah masuk kepada surah yang selepas daripada surah Al-Jin, iaitu surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil. Yang mana surah Al-Muzammil ini merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-29 juga selepas daripada surah Al-Jin. Yang mana pada kelas yang lalu kita telah membincangkan tentang makna Al-Muzammil. Kita juga telah membincangkan tentang kita juga telah membincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan Al-Muzammil, iaitu orang yang berselimut. Orang yang berselimut itu, seperti mana yang telah kita bincangkan pada kelas yang lalu, merujuk kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita telah belajar dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi menerima wahyu di Gua Hira, dan setelah terberhentinya wahyu buat kali yang pertama, selepas peristiwa di Gua Hira tersebut, Nabi SAW mencari-cari di manakah Jibril yang pernah hadir, yang pernah datang ketika Nabi berada di dalam Gua Hira. Ketika itu Nabi SAW telah bertemu dengan Jibril buat kali yang kedua, tetapi pada kali kedua ini Jibril telah menunjukkan rupanya yang asal, yang ketika mana Nabi menampak Jibril di antara langit hinggalah sampai kepada daripada bumi sampailah ke langit. Besarnya Jibril itu menyebabkan Nabi SAW telah kembali bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha untuk diselimutkan. Maka perkataan minta diselimutkan itulah yang disebutkan di dalam hadis, perkataan zammiluni, selimutkanlah aku. Daripada perkataan zammil itulah datangnya perkataan Al-Muzammil. Kemudian kita juga telah sebutkan bahawa tema bagi surah Al-Muzammil ini
adalah berkaitan dengan qiyamul lail. Surah Al-Muzammil ini, isi kandungan surah Al-Muzammil berkenaan dengan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mencari kekuatan dalam berdakwah, iaitu kekuatan tersebut ia berkaitan dengan qiyamul lail. Perkataan qiyamul lail ada dalam ayat pertama bagi suratul Muzammil. Kalau kita tengok pada ayat yang kedua, maka pada ayat yang kedua kita akan jumpa Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada perkataan qumil laila. Dia kata perkataan qumi, bangunlah. Itulah yang dia kembali kepada dia merujuk kepada perkataan qiyam. Jadi qumil lail. Jadi qiyamu al-lail. Jadi daripada tema yang kita belajar pada kelas yang lalu, bahawa surah Al-Muzammil ini adalah berkaitan dengan perintah untuk Nabi SAW bangun solat di waktu malam. Bagaimana pembahagian antara waktu tidur dengan perbahagian untuk solat itu telah pun kita jelaskan pada kelas yang lalu. Boleh rujuk pada ayat yang kedua dan boleh rujuk juga pada ayat yang ketiga, termasuk pada ayat yang keempat. Apa perkaitan Qiyamul Lail dengan nama surah Al-Muzammil? Okey. Al-Muzammil, seperti mana yang kita sudah pelajari, merujuk kepada Nabi SAW yang berselimut. Kenapa Nabi minta diselimutkan? Kerana Nabi berada di dalam keadaan ketakutan. Jadi orang yang takut ini, dia perlukan kepada kekuatan supaya dia boleh jadi berani. Jadi untuk Nabi dapatkan keberanian, tambah pula selepas peristiwa Nabi minta diselimutkan itu, Nabi akan mendapat perintah untuk berdakwah. Nabi dah mula kena berdakwah. Nanti kita akan masuk selepas ini surah Al-Muddathir. Kalau surah Al-Muddathir, surah nombor 74 tu dia kaitan dengan dakwah. Tetapi untuk berdakwah, untuk mengajak orang buat kebaikan, nak tegur kesyirikan, nak ubah amal pegangan yang sudah tepu, yang sudah lama dianuti oleh orang-orang musyrikin ni, dia memerlukan kepada kekuatan. Maka kekuatan itulah ia berada pada surah Al-Muzammil. Jadi, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas apakah perkaitan tema Qiyamul Lail dengan nama surah Al-Muzammil. Jadi, Al-Muzammil itu merujuk kepada orang yang dalam ketakutan, dia berselimut. Jadi, untuk menjadi berani, untuk sumber kekuatan dia adalah dengan solat di waktu malam. Ini telah kita jelaskan pada kuliah yang lalu. Namun begitu, kita belum lagi selesai. Ada maklumat tambahan lah. Ada maklumat tambahan tentang Qiyamul Lail. Jadi alang-alang kita dah belajar tentang surah Al-Muzammil ini berkaitan dengan Qiyamul Lail adalah sumber kekuatan rohani bagi seorang Rasul, bagi mana-mana pendakwah, bagi mana-mana orang yang nak bawa kerja agama, yang nak mengajak orang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, maka ia perlu kepada salat di waktu malam. Jadi kita ambil ibrah dia, salat di waktu malam ini, kalau kita rujuk dalam hadis Nabi seperti yang saya paparkan. Okey, sebelum tu tuan boleh dengar tak suara saya dengan baik? Boleh dengar tak? Boleh Ustaz. Boleh. Dengar, alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, nota, nampak tak nota yang saya paparkan?
Dapat Ustaz. Nota dapat dan nampak kan? Okey, kita guna nota yang lama kita guna nota yang sebelum ini. Sekejap Okey. Okey, kejap. Maafkan saya sekejap, saya buka balik semua. Okey, sebelum kita pergi kepada surah yang satu lagi tentang orang yang berselimut, maka kita ambil sedikit pengajaran daripada perintah qiyamul lail. Sebab tu kalau tuan-tuan baca ayat keseluruhan surah Al-Muzammil kalau baca pada ayat pertama sampailah ayat yang ke-19. Kejap. Dia sampai ayat nombor 20. Surah Al-Muzammil ni dia mengandungi 20 ayat. Kalau kita tengok pada pembuka surah Al-Muzammil, lepas tu kalau kita tengok pada penutup bagi surah Al-Muzammil, iaitu pada ayat yang ke-20, dia berkaitan dengan ibadat qiyamul lail. Kalau pembuka surah Al-Muzammil contohnya macam ayat 1 sampailah ayat nombor 4 tentang perintah mendirikan solat malam. Tapi ayat penutup surah Al-Muzammil ayat 20 masih lagi tentang ibadat solat malam. Tapi dekat situ penutup tu ada kaitan tentang kelonggaran bagi sesiapa yang ingin mengerjakan solat malam. Jadi, tetapi kalau kita nak buat kesimpulan antara pembuka dengan penutup, ia merujuk kepada ibadat qiyamul lail. Jadi ibadat qiyamul lail di dalam agama ini, seperti mana hadis yang saya tunjukkan, yang saya paparkan, sabda Nabi SAW, wa afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Sabda Nabi SAW yang bermaksud paling utama selepas solat fardu adalah solat malam. Maknanya solat yang paling utama selepas kita buat solat fardu adalah solat di waktu malam. Dia panggil solatu al-laili. Ini hadis riwayat Muslim. Kalau kita rujuk dalam hadis yang lain, seperti mana yang saya paparkan di skrin Zoom, tuan-tuan dan puan-puan, solat ibadat qiyamul lail ni, dia mempunyai pelbagai kelebihan. Antaranya, kalau kita amati betul-betul daripada apa yang Nabi SAW sabdakan ini, Nabi memerintahkan kepada kita, alaikum biqiyamil lail. Nabi kata, hendaklah kamu melakukan salat malam. Kenapa? Yang pertama, salat malam ni dia memang kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kita. Maknanya kalau kita nak tiru orang-orang soleh sebelum daripada kita, macam para sahabat ke, kan, orang-orang yang awal-awal yang dekat macam Nabi SAW, para sahabat, mereka ini dalam hidup mereka memang tidak meninggalkan salat malam. Dia dah jadi satu kebiasaan, satu amalan rutin mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, salat malam ini dia boleh mendekatkan kamu kepada Rabb kamu. Salat malam ni, ibadat yang di waktu malam ini, dia memang merupakan salah satu cara macam mana kita nak taqarrub, kita nak mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, salat malam ini kata Nabi, wa makfaratul lisayyiati, dia dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi salat di waktu malam ini dia boleh menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang keempat, wa manhatun lil ithmi, dapat mencegah perbuatan dosa. Maknanya solat malam ni dia dapat membantu kita untuk kita menjadi lebih baik. Jadi kita kena berusaha untuk kita dapat bangun di waktu malam supaya kita ini
tiru orang-orang soleh sebelum kita. Solat malam tu hubungan kita semakin dekat dengan Allah. Apabila kita dekat dengan Allah tu lah kita akan dapat banyak kekuatan. Kemudian dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan dapat mencegah kita daripada melakukan perbuatan yang salah. So, empat kelebihan ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imamu At-Tirmidzi. Okay. Kemudian kita rujuk pada hadis yang lain tentang apakah di antara kelebihan solat malam ini. Solat malam ni adalah solat yang kita berpeluang untuk mendapat doa yang mustajab. Kenapa? Kerana pada satu malam, kalau kita rujuk pada hadis yang saya paparkan ini, sabda Nabi SAW, terdapat satu waktu yang mana kalau kita berdoa pada Allah, nak doa dapat kebaikan ke, kan, sama ada urusan dunia, urusan akhirat, ada satu waktu di waktu malam itu, jika tepat waktu itu dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Lepas tu kata Nabi SAW, waktu itu, doa yang mustajab itu, ia berada pada setiap malam. Jadi malam ni ada, malam besok ada, setiap malam sampai hari kiamat. Ada waktu yang doanya sangat mustajab. Sebab itu kita dapati, bukan sekadar kita belajar nama dan kita belajar tema, jadi kita juga ambil sedikit pengajaran. Sebab kita ni kadang-kadang kita nak dakwah ni, kita jangan nampak orang luar. Kadang-kadang berat kalau kita nak tegur pasangan sendiri, kadang-kadang kita nak tegur anak-anak kita, kadang-kadang kita nak tegur adik-beradik kita, kan, sangat berat, kan. Jadi nak dapat kekuatan tu adalah pada solat malam. Dalam masa yang sama, kalau orang tolak kita, orang kata kita bukan-bukan, kan, maka untuk bagi semangat kita dan tak nak putus asa, untuk kita tabah, ia ada pada solat malam. Jadi solat malam ni seperti kita sebut tadi itulah, dalam hadis Nabi banyak kelebihan dia. Jadi waktu itu, kalau kita rujuk dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan waktu itu adalah waktu yang penghujung 1/3 malam yang terakhir. Jadi ini merupakan di antara waktu yang mustajab doanya. Allah Ta'ala berfirman seperti mana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Allah mengatakan, sesiapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan doanya. Sesiapa yang memohon kepadaku, maka pasti aku memberi kepadanya. Siapa nak minta ampun, aku akan beri keampunan kepadanya. Jadi hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Jadi moga-moga kita dapat tahun yang baru ni 2022, antara yang kita nak berubah, kita nak tambah baik adalah kita hendak ubah diri kita dengan kita lebih konsisten untuk kita bangun pada mana-mana malam, khususnya pada penghujung malam, kerana ia dikaitkan dengan waktu yang mustajab mana-mana doa yang kita bacakan. Jadi moga-moga pengisian kita belajar tentang nama Al-Muzammil, kita belajar tentang tema surah Muzammil ini, kita dapatlah jadikan ia sebagai pertunjuk di dalam kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah itu sendiri Allah perintahkan untuk qiyamul lail, teladan dia sebenarnya
yang merujuk terpakai juga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi marilah sama-sama kita berazam ya dengan mohon kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat memperuntukkan waktu-waktu di waktu malam ini untuk kita mengerjakan ibadat salat malam. Jadi kita terus kepada surah yang baru. Ya, kita pergi kepada surah yang baru. Surah yang berikutnya iaitu surah Al-Muddathir. Ya, surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir, kalau kita rujuk dalam mushaf, kalau kita rujuk dalam Al-Quran, surah Al-Muddathir ini surah yang berada pada muka surat 575 sehinggalah muka surat 577. Yang mana kita sudah sedia maklum, surah Al-Muddathir adalah surah yang ke-74 selepas surah Al-Mudzammil. Surah Al-Muddathir mengandungi 56 ayat. Lebih banyak ayatnya daripada surah Al-Mudzammil. Apa makna Al-Muddathir? Kalau kita lihat pada terjemahan, Al-Muddathir bermakna orang yang berselimut. Orang yang berselimut. Adakah orang yang berselimut di sini orang yang sama dengan Al-Mudzammil? Kita akan bincangkan sekejap lagi, tapi sebelum tu mari kita lihat di manakah ayat dalam 56 ayat surah Al-Mudzammil ini, Al-Muddathir ini, manakah ayat yang ada perkataan Al-Muddathir? Jadi kalau kita rujuk dalam ayat yang pertama, kita akan temui ya, pada ayat yang pertama kita jumpa dah awal-awal lagi Allah Ta'ala membuka, ya, Allah Ta'ala membuka surah Al-Muddathir ini dengan ayat yang berbentuk seruan. Kalau Al-Muzammil tadi juga surah yang dimulakan dengan menyeru. Dia panggil An-Nida, seruan. Jadi ayat seruan itu merujuk kepada seruan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti ataupun pernah mempelajari tentang surah-surah yang dibuka dengan seruan ini, dia ada dua. Ada ayat yang dibuka seruan khusus kepada Nabi SAW dan ada ayat yang dibuka dengan seruan kepada umat Nabi SAW. Jadi surah Al-Muddathir pada ayat yang pertama kita akan jumpa perkataan Al-Muddathir selepas Allah menyeru dengan perkataan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuha, wahai al-muddathir, orang yang berselimut. Jadi di manakah ayat yang dijadikan nama surah Al-Muddathir? Kita jumpa dengan jelas pada ayat yang pertama ada perkataan Al-Muddathir. Jadi wahai orang yang berselimut. Ini kita letak dekat terjemahan tadi, wahai orang yang berselimut.
Okey. Jadi siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang berselimut ini? Maka kita terus kepada justifikasi. Ustaz, Ya. tak nampak slide. Oh, Yang ni tak slide nampak. yang hadis tadi, yang 1/3 malam terakhir tu. Oh, tak nampak. Ni Ya, nampak tak? betul. Baru ada. Ya. Oh, tak ada ya. Okey. Oh, awak tak habaq. Awal-awal okey, tak apa. Okey, terima kasih ya kerana maklumkan. Jazakillahu khairan. Okey, nampak tak sekarang? Slide yang saya paparkan. Nampak. Okey, sebelum tu nota dapat tak untuk Al-Muddathir dengan Al-Qiyamah? Dapat tak? Dapat Ustaz. Okey. Baik. Kalau boleh bantu kongsikan link Google Drive untuk nota, nama dan tema surah. Kalau boleh kongsikan di ruangan chat dan juga di ruangan komen FB Akademi Tadabbur. Ada tak dalam Google Drive tu nota untuk surah Al-Muddathir dengan Al-Qiyamah? Ada kan? Nota yang saya gunakan ini sebenarnya tuan-puan ya, nota yang sangat ringkas sebenarnya. Ya, bukanlah nota yang lengkap. Jadi sekadar rujukan untuk kita tahu ayat dia, terjemahan dia dan sedikit penjelasan. Okey. Dah nampak ya Al-Muddathir. Okey, siapa orang berselimut ni? Okey, kita tengok pada info berkenaan dengan sebab sebab dinamakan Al-Muddathir. Okey. Sebab dinamakan surah ini Al-Muddathir, Al-Muddathir itu merujuk kepada siapa? Kita baca ulasan yang dibuat oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Kenapa saya selalu sebut tentang tafsir Al-Munir? Kerana tafsir Al-Munir ini keistimewaannya salah satu berbanding dengan tafsir Ibnu Katsir ke dan sebagainya. Tafsir Al-Munir ini adalah tafsir yang memang pada setiap surah akan dijelaskan surah itu membawa makna apa. Sebab itu kalau tuan-tuan nak tahu tentang justifikasi surah itu maknanya apa makna Al-Muddathir, antara rujukan dia boleh rujuk dalam tafsir Al-Munir. Kalau tafsir Al-Munir dia ulas. Kenapa nama Fatihah, kenapa nama Baqarah, kenapa nama tu surah Al-Imran, sampailah surah An-Nas. Jadi Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ini dalam kitab Al-Munir, beliau mengatakan surah ini dinamakan Al-Muddathir. Kalau baca tu, kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, bukanlah Al-Muddathir, bukan TH tu bukan tir lah, maksudnya sa lah, sa. Al-Muddathir. Okay, kenapa surah dinamakan Al-Muddathir? Kerana ia dimulakan dengan Allah menyebut. Maksudnya Dr. Wahbah kata surah Al-Muddathir itu, Muddathir itu apa? Dia kata Al-Muddathir itu, kenapa dinamakan Al-Muddathir surah itu? Kerana surah itu mula-mula lagi, ayat pertama menyebut tentang Al-Muddathir. Yang Al-Muddathir itu, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, adalah perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa maksud orang yang berselimut yang dimaksudkan, yang Allah memanggil tadi, yang Allah menyeru, wahai orang-orang yang berselimut Al-Muddathir, itu merujuk juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berselimut. Dia kes yang sama sebenarnya, situasi yang sama, yang mana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salam dengan rupa yang asal. Kan Jibril ada 600 sayap,
yang berada di antara langit dan bumi, dan Nabi dalam keadaan ketakutan. Nabi cepat-cepat dia balik ke rumah dia jumpa Khadijah. Nabi mengatakan zammiluni zammiluni. Nabi kata selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Maka apa yang Khadijah radhiyallahu anha buat? Maka Khadijah pun lepas tu Nabi juga mengatakan fadatharuni. Nabi tak selimutkan. Okey, apabila Nabi berada dalam keadaan ketakutan, ketika itulah Allah suruh Nabi, wahai orang-orang yang berselimut. Jadi Allah kata jangan takut lagi. Jadi kita akan tengok kalau yang surah Al-Muzammil tadi Allah suruh bangun di waktu malam. Kan? Jadi itu maksud selimut. Okey, kalau yang dekat sini pula kita akan jumpa nanti pada ayat yang Allah bukan suruh Nabi bangun malam, tapi Allah suruh Nabi untuk buat apa? Tak boleh lagi nak berselimut dah. Tak perlu lagi nak takut-takut dah. Okey, nanti kita akan sebutkan pada tema dia. Okey. Kemudian ada ulasan tambahan yang dibuat oleh Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam Tafsir Al-Munir. Beliau mengatakan asal perkataan Al-Muddathir ini, kata beliau, beliau kata, dia kata asal daripada perkataan Al-Muddathir ini ialah perkataan saya nak tengok yang teks Arab dia. Adalah asal perkataan Al-Muddathir ialah Al-Mutadathir. Jadi asal Muddathir ini sebenarnya daripada Al-Mutadathir, iaitu Al-Mutadathir merujuk kepada orang yang berselimut dengan pakaiannya. Sama ada dia selimut tu sebab nak tidur ataupun untuk mendapatkan kehangatan. Ini makna asal orang berselimut. Tetapi kalau kita rujuk kenapa Nabi berselimut tu, memang dikaitkan dengan Nabi takut, terkejut Nabi dapat melihat Jibril. Itu yang dia berselimut tadi. Tapi asal orang berselimut itu adalah untuk sama ada untuk dia tidur ataupun dia nak dapatkan nak elak daripada kesejukan, nak dapat kehangatan. Jadi kata Dr. Wahbah, kalau digunakan perkataan macam ad-dathar adalah merujuk kepada nama untuk barang sesuatu yang digunakan untuk berselimut. Jadi perkataan dal, fa dengan ra. Ad-dithar. Jadi kalau orang yang pakai itu dia panggil al-mutadaththir. Okey, ini maklumat tambahan sajalah daripada Dr. Wahbah. Tapi kita nak cari sekarang ni sebab apa surah itu dinamakan Al-Muddathir. Okey, Dr. Wahbah kata kerana memang mula-mula lagi dibuka surah itu dengan penyebutan Al-Muddathir seperti mana ayat yang pertama, ya ayyuhal muddathir. Jadi Al-Muddathir itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah jelas tentang penamaan surah, kita dah tahu di mana ayat yang digunakan untuk surah, dan yang paling utama kita rujuk juga kepada apakah tema yang dibincangkan oleh para ulama bagi isi kandungan 56 ayat dalam surah Al-Muddathir ini. Maka kalau saya rujuk dua kitab sahajalah di antara kitab yang mudah nak rujuk. Antaranya dalam kitab Dilalah Asma'il Suwaril Quraniyah, menyebutkan bahawa tema bagi surah Al-Muddathir orang berselimut ini
adalah tema yang dikaitkan dengan perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan dakwah. Apabila Nabi kena menyampaikan dakwah, sudah pasti Nabi kena menyampaikan peringatan kepada manusia. Jadi tema 56 ayat surah Al-Muddathir ini berkaitan dengan perintah Nabi dah kena mulakan berdakwah. Nabi dah mula kena buat kerja dakwah tu. Nabi dah mula kena tegur, Nabi dah mula kena bagi nasihat. Itu adalah tema bagi surah Al-Muddathir. Okay. Kalau rujuk dalam satu kitab yang lain, seperti mana kitab yang nipis, kitab Awwalu Marrah At-Tadabburul Quran. Saya tak pasti sama ada tuan-tuan ada tak kitab terjemahan Awwalu Marrah. Okay, saya tunjuk pada tuan-puan sekejap. Saya tunjuk gambar terjemahan dia. Terjemahan dia sebenarnya ada terjemahan dia. Kitab dia sekejap kitab terjemahan At-Tadabbur, sekejap saya carikan. Terjemahan Awwalu Marrah. Sekejap saya tunjukkan gambar dia. Terjemahan kitab Tadabbur. Sekejap Syekh Abdul. Sekejap saya tak jumpa pula. Tak nampak. Tak apalah, saya tunjukkan pada tuan-tuan dan perempuan. Okay, sekejap saya tunjukkan kitab ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak beli, ada dijual. Ada dijual. Okey, saya tunjukkan. Okey, kalau tuan-tuan nampak gambar yang saya tunjukkan ni. Okey, ni kitab terjemahan dia. Ni kitab dia. Kalau tuan-tuan perasan, ni kitab dia. Kitab tajuk dia Tadabbur Al-Quran. Ni. Yang dihimpunkan oleh Syekh Adil Muhammad Khalil. Dia buku ni dia seperti sinopsis juga. Dia seperti sinopsis 30 juzuk. Tapi sangat nipis. Dia tidaklah sinopsis yang terperinci, tapi sinopsis yang boleh kita manfaatkan. Jadi dalam buku ni, kalau kita rujuk pada isi kandungan dia, buku ni dia bagus, dia akan jelaskan sebab apa surah tu dinamakan seperti itu. Dia panggil tasmiyatus surah. Dia panggil penamaan surah. Ada banyak buku-buku lain, tapi ini buku yang mudah untuk didapati. Jadi dalam buku tersebut, yang saya tunjuk gambar pada tuan-tuan perempuan ni, ini buku yang asal dalam bahasa Arab lah. Buku ni. Nampak tak buku ni? Okay. So dalam buku tersebut dinyatakan sebab apa surah ini dinamakan Al-Muddathir. Tema dia pasal apa? Tentang apa? Sama juga. Dia kata temanya tentang kesungguhan dalam berdakwah. Kesungguhan ni maksudnya Nabi kena berani, kena betul-betul dalam dakwah ni, tak perlu nak takut-takut lagi. Jadi sama seperti mana yang dalam buku Dilalul Asma'i Suwaril Quran. Apa perkaitan tema nak menyampaikan dakwah ni dengan orang yang berselimut tu? Jadi kita telah belajar orang berselimut tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Apa perkaitan dengan menyelimut dengan dakwah ni? Kita telah sebutkan sebelum ini bahawa Nabi SAW berselimut tu kerana apa? Kerana Nabi takut. Jadi selimut itu salah satu cara untuk menghilangkan ketakutan. Tu dia selimut, nyorok kan kat selimut tu. Jadi Allah Ta'ala pun panggil, menyeru, wahai orang yang berselimut.
Sebab itu salah satu kemuliaan Nabi SAW ni Allah tak pernah panggil Nabi Muhammad dengan panggilan nama. Tak ada pun satu ayat dalam Quran yang Allah panggil Nabi dengan ya ayyuha, ya Muhammad. Tak pernah. Dalam ayat Allah memanggil, menyeru, tak pernah Allah guna nama. Tapi Allah menggunakan bahasa yang sangat lembut. Dia kata, wahai orang yang berselimut. Okay, kita faham dah Rasulullah. Apa kaitan dengan tema dakwah ni? Macam mana boleh dapat tema 56 ayat surah Al-Muddathir ini kaitan dia dengan dakwah? Okay, cara dia mestilah kita kena tengok isi kandungan ayat tu. Jadi kalau kita tengok pada pembukaan lah. Okay, kalau kita tengok pada pembukaan dia surah Al-Muddathir, kita tengok pada ayat nombor 2. Kalau kita tengok pada ayat nombor 2, terang lagi jelas kita nampak Allah minta Nabi buat apa. Tengok ya. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum, bangunlah. Dia sama macam Al-Muzammil tadi kan. Tapi kalau Muzammil tadi, qumil lail, bangunlah di waktu malam. Tapi kalau ni pula, bangunlah, fa'anzir, dan berilah peringatan. Berilah peringatan ni, peringatan inilah yang dikaitkan dengan dakwah. Siapa yang pernah biasa mengikuti tentang perkataan nadhara, nadhir kan, kita tahu kan Rasulullah SAW kan kadang-kadang Allah sebut Nabi ni sebagai pembawa berita gembira. Dia panggil sebagai apa? Sebagai basyiran. Kadang-kadang Allah gunakan Nabi ni kena bawa dakwah dalam bentuk apa? Nadhiran, sebagai pembawa ancaman, pemberi ancaman, pemberi peringatan. Jadi dekat ayat yang kedua ni, kita nampak Allah Ta'ala sebut tentang wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Peringatan inilah yang dikaitkan dengan dakwah. Maknanya kita dapatlah jawapan perkaitan tema yang para ulama kata tema surah Al-Muddathir ini tentang dakwah kan, dengan orang berselimut tadi itu menunjukkan bahawa dakwah ni dah kena buat dah Muhammad. Soalan bangun tu macam dah tinggallah selimut tu. Jangan, maksudnya bangun ni maknanya perintah dari Allah untuk Nabi dah mula kena menyampaikan dakwah. Tak perlu lagi untuk Nabi takut-takut. Kerana takut itu nampak pada orang yang menyelimut. Tapi nak hilang takut tu macam mana? Nak bagi ada kekuatan tu, itu telah kita belajar dekat surah Al-Muzammil tadi. Tapi Al-Muddathir ini dia merujuk kepada isi kandungan dakwah yang Nabi kena menyampaikan. Bayangkan tuan-tuan, Nabi kena jumpa mad'u, iaitu orang yang disasarkan dakwah tu yang memang dia punya kepercayaan kesyirikan tu sangat tebal. Bayangkan. So macam mana nak buat? Kan? Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk apa? Kita baca pada ayat tadi, Allah kata qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Jadi kita dah nampak dah kan tentang perkaitan antara nama dan tema surah. Jadi kita pun dah jelaskan di mana boleh dapat tema surah tu. Kita nampak pada ayat ni sebut tentang berilah peringatan. Fa'anzir. Perkataan anzir kat sini dia merujuk kepada memberikan
amaran, ancaman ya kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Okey. Lepas tu Allah Taala minta Nabi buat apa lagi? Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu, besarkanlah Rabb kamu. Kalau orang yang Nabi nak kena dakwah ni, mereka mungkin membesarkan patung-patung, membesarkan bahala-bahala, tetapi Allah perintah kepada Nabi yang patut diagungkan, yang patut dibesarkan adalah Rabb kamu. Jadi Rabb dekat sini kita telah kalau siapa yang pernah mengikuti, pernah mempelajari surah Al-Alaq, kita tahu kan mula-mula turun surah Al-Alaq dulu, 5 ayat pertama dekat Gua Hira tu. Jadi kalau kita baca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Nabi SAW sudah diajar oleh Jibril tentang perkataan Rabb. Kalau kita baca surah Al-Alaq tu, Allah kata Iqra bismi rabbika. Jadi telah dikenali Allah itu dengan gelaran Rabb. Jadi pada surah Al-Muddathir ini Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi supaya apa? Supaya yang patut dibesarkan adalah Rabb kamu. Maknanya Allah Ta'ala minta pada Nabi jangan sama perbuatan macam orang yang Nabi nak kena bagi nazir tadi. Kerana orang yang Nabi nak sampaikan dakwah ni, mereka mengagungkan Tuhan-Tuhan lain. Bukanlah Allah yang sepatutnya diagungkan. Kemudian dalam masa yang sama, Nabi kena buat apa? Ini semua dipanggil preparation. Ni dipanggil persediaan Nabi nak dakwah ni. Nabi kena buat apa lagi? Nabi kena buat. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, dan pakaian kamu ini maka sucikanlah. Di sini berlakunya perbezaan pentafsiran di kalangan para ulama. Apa makna bersih pakaian ni? Ada para ulama mengatakan makna yang tersiratnya, maksud dia sucikanlah dirimu daripada mana-mana dosa. Okey. Maksud yang kedua, kata para ulama, memang Nabi ini kena bersihkan pakaian dia untuk dia bersiap sedia untuk solat. Manakala Nabi nak buat ibadat ni, pakaian tu kena bersih. Itu ada dua pentafsiran di kalangan para ulama. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 5, Allah kata warujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Fahjur ni macam hijrah lah. Warujza perbuatan keji. Bukan bermakna Nabi pernah ataupun sedang buat perbuatan keji, bermakna Allah Ta'ala kata tinggalkanlah. Bukan bermakna bermaksud Nabi ada buat ataupun Nabi sedang buat. Perbuatan keji tu, kalau kita tahu dalam banyak-banyak perbuatan kotor tadi adalah perbuatan mensyirikkan Allah dengan patung-patung dan bahala-bahala. Jadi Allah minta Nabi jauhkan daripada patung-patung dan berhala-berhala, perbuatan mensyirikkan Allah. Lepas tu Allah pesan lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tamnun tastakthir. Allah kata, dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan niat nak dapat balasan yang lebih banyak. Maknanya dekat sini ayat 6 ni lebih kepada Allah Ta'ala kata kalau nak sampaikan dakwah nanti jangan nak harapkan habuan upah. Nabi nak dakwah ni tak ada kepentingan peribadi apa-apa pun. Nabi dakwah tu bukan nak kena bayar. Bukan nak kena bagi upah. Okey. Allah suruh Nabi nyampaikan dakwah ni sebenarnya dengan niat semata-mata kerana Allah. Kemudian Allah pesan juga kepada Nabi SAW, walirabbika fasbir, dan demi Rabbmu bersabarlah. Saya tersalah eja dekat sini.
Tolong betulkan. Bersabarlah. Jadi Allah minta kepada Nabi SAW supaya apa? Supaya Nabi banyakkan bersabar demi melaksanakan tanggungjawab dari Allah, melaksanakan perintah berdakwah pada Allah Azza wa Jalla. Ini surah Mudaththir ni surah yang awal-awal tuan-tuan kalau kita belajar sejarah penurunan surah Al-Mudaththir. Okey, sekejap saya nak rujuk dalam kitab. Sekejap Okey kejap. Kalau kita rujuk, mungkin tuan-tuan pernah dengar ataupun tuan-tuan pernah belajar bahawa ada ulama yang dia buat buku tafsir, kitab tafsir, tapi dia tak susun ikut macam surah Baqarah, Ali Imran. Ada ulama dia buat kitab tafsir, dia susun ikut surah yang mana turun dulu. Sangat menarik. Contohnya, kitab, kalau tengok saya paparkan, kitab ni dia belum terjemahan lagi. Kitab ni namanya adalah Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqu Tadabbur. Yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Hasan Habannakah Al-Maidani. Beliau, nampak tak? Ini kalau tuan-tuan nampak tulisan Arab ni, dia tulis, dia kata Al-Mujalladul Awal. Al-Mujalladul Awal tu maksudnya jilid 1, jilid pertama. Kalau kita tahu kan ada volume kan, kitab kan ada banyak jilid. Kalau kita buka, tentulah jilid pertama mestilah surah pertama, mestilah surah Fatihah. Tapi dalam kitab ni dia tak. Kalau tengok pada jilid 1, dia letak dulu ikut susunan surah tu turun. Kalau kita buka dalam kitab ni, kita akan dapati Syekh Abdul Rahman Hasan Habannakah, dia letakkan surah apa tahu? Kita tengok dekat sini kan, kita tengok dia letak dulu surah Al-Alaq. Okey, lepas surah Al-Alaq, dia letak surah Al-Mudaththir, lepas tu baru dia tulis surah Al-Muzzammil. Kalau kita baca Quran, kita belajar yang kelas yang lalu bahawa dalam Quran susunan surah kita akan jumpa surah Al-Muzzammil dulu. Kan surah nombor 7, kita belajar tadi surah nombor 73 Al-Muzammil. Okey, lepas tu surah 74 surah Al-Mudaththir. Tapi dari sudut penurunan, dia susun surah tu dia tak ikut penurunan. Tapi kalau kita nak mencari maklumat mana surah turun dulu, Al-Muzzammil ke Al-Mudaththir, kalau rujuk dalam kitab Ma'arijut Tafakkur ni, kalau ikut Syekh Abdul Rahman Hasan Habannakah, dia kata surah Al-Mudaththir dulu, baru surah Al-Muzzammil. Kalau kita tengok macam logik je kan, sebab kita belajar tema surah Muzammil, sumber kekuatan untuk dakwah Qiyamul Lail. Maknanya Nabi kenalah dakwah dulu. Jadi untuk dapat kekuatan dalam dakwah tu, Nabi kena Qiyamul Lail. Maknanya kalau surah yang kaitan temanya dengan dakwah, tentulah Al-Mudaththir. Wallahu ta'ala a'lam dari sudut maklumat yang muktamad dia. Tapi ini sedikit sebanyak maklumat tambahan lah. Kalau kita nak belajar ikut penurunan pun boleh. Siapa yang boleh belajar ikut penurunan, secara tak langsung dia boleh belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat menarik. Saya ada nota yang saya dah keluarkan daripada buku ni, saya telah senaraikan ikut penurunan surah. Nanti saya tengok balik,
Nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu maklumat tambahan lah. Okey, lepas tu kalau kita okey, ni kita belajar tema. Okey, maksudnya kita dah selesai lah untuk kita mempelajari tentang nama surah itu dan kita juga telah tahu tema. Lepas tu kalau kita tengok dekat poster tu, objektif kita sampailah sebab kita memang nak belajar tentang nama dan juga nak tahu tentang tema. Jadi tuan-tuan janganlah jangka nak dapat lebih terperinci dalam kelas kita Jumaat ni. Sebab kita memang fokus pada nama dan tema je. Kita bukan nak tadabbur ayat-ayat. Bukan. Itu kena masuk kepada sesi tadabbur ayat. Dan kita pun bukan nak buat untuk sinopsis. Tetapi kita nak belajar tentang tema dan nama saja. Nama dan tema. Jadi Alhamdulillah kalau ikut pada apa yang kita bincangkan pada malam ni, kita dah dapatlah sedikit sebanyak tentang nama dan tema bagi surah Al-Muddathir. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kukuhkan lagi tema tentang surah Al-Muddathir ni, merupakan tema yang Allah minta Nabi supaya sampaikan dakwah dengan kesungguhan, tak perlu lagi takut dan sebagainya, kerana simbolik kepada orang takut itu nampak pada orang yang berselimut. Sebenarnya memang Nabi berselimut tu kerana dia takut. Jadi apabila Nabi Allah dah suruh dakwah ni, tak perlu takut lagi. Tapi ada persediaan dia. Kita sebut tadi lah, besarkan Allah. Kita telah sebut dalam surah Al-Muddathir. Dalam masa yang sama, pada waktu malam, solatlah malam. Sampailah turunnya penghujung hayat hidup Nabi SAW, Nabi mengerjakan solat malam. Kita semua sedia maklum. Tapi Alhamdulillah, kita dapat belajar rupa-rupanya punca kepada perintah untuk solat malam itu berada pada surah yang ke-73. Dan kita juga dapat maklumat kenapa Nabi ni dia tak pernah tinggal buat solat malam setelah Allah Ta'ala perintah Nabi untuk solat malam, kerana solat malam tadi itu merupakan apa? Penguat kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu surah punca kepada yang Nabi kena dakwah ni kan Nabi Rasul kan, Nabi Rasul. Jadi sebab itu kalau para ulama bincang, waktu turun surah Al-Alaq ni Nabi baru jadi Nabi. Dia baru Nabi. Tapi Nabi dia dah mula jadi Rasul setelah Allah turunkan surah Al-Muddathir untuk Nabi menyampaikan dakwah. Jadi kita dapat maklumat bahawasanya punca kepada permulaan Nabi dilantik menjadi Rasul untuk dia menyampaikan dakwah, berada maklumat itu pada surah Al-Muddathir, surah yang ke-74. Di sebalik nama surah orang berselimut itu, dia memberikan kita maklumat yang besar kan tentang Qiyamul dengan perintah Nabi menyampaikan dakwah kepada umatnya. Jadi moga-moga kita mendapat tercapailah objektif tuan-tuan dan puan-puan mengikuti pengisian pada Jumaat seperti malam ini. Serta jelas tak sebelum kita nak masuk kepada surah Al-Qiyamah? Okey. Kalau tuan-tuan ada masa sekejap tengok dekat ruangan chat di Zoom ni, terima kasih kepada Syahira, jazakillahu khaira, berkongsikan link untuk nota hari ni dan nota yang sebelum ni. Termasuklah kalau tuan-tuan nak beli buku Tadabbur Quran yang tajuk dia Menyelami Makna Al-Quran dari Fatihah sampailah kepada An-Nas tu, spesies tunjuk ni ada dekat Shopee ya. Harga dia RM64.50. InsyaAllah nanti kalau
ada ruang waktu kita boleh susun, kita boleh belajar guna buku sinopsis ni. Kita boleh belajar, insyaAllah. Ada beberapa tempat yang memang saya dah ada mengajar guna buku ni. Tapi sejak PKP dia terhenti sementara waktu. Okey. Minta Syaira kongsikan juga dekat ruangan komen di FB kalau boleh masuk. Dah, okey. Jazakillahu khairan. Okey, ada pertanyaan apa-apa sebelum kita lanjutkan kepada surah Al-Qiyamah. Tapi kita tak ulas panjang lah. Sebab waktu kita pun dah dekat 10 suku, mungkin kita nak buat sikit je pengenalan dia. Ada pertanyaan apa-apa tak yang boleh saya bantu dengan kadar ilmu yang Allah berilah. Banyak yang tak tahu daripada tahu. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Mungkin kalau kita nak kongsikan maklumat yang lain, sangat dialu-alukan. Ya, sangat dialu-alukan. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Ustaz, di Facebook saya rasa macam ada soalan. Oh, dekat Facebook ada soalan. Oh, dekat Facebook. Syaira, kalau boleh nak tengokkan soalan tu apa dekat FFB tu? Soalan apa dia tanya tu? Dia tanya apa maksud bersihkan pakaianmu. Okey. Tadi telah pun sekejap. Okey. Okey. Seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, bersihkan pakaianmu ini dia telah dia membawa kepada makna yang pelbagai. Okey. Kalau saya rujuk dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, ya, dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabari dia menukilkan tafsiran ayat daripada Qatadah. Daripada Qatadah, yang mana Qatadah ni seorang tabi'in, yang mana dia mengatakan maksud bersihkan pakaianmu tu maksudnya tahhirha minal ma'asi. Maknanya bersihkan dia daripada maksiat-maksiat. Jadi sebab pakaian ni kan dekat pada kita. Kita pakai dia. Jadi maksud bersihkan pakaianmu tu maksudnya adalah bersihkan dirimu daripada maksiat-maksiat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata bersihkan pakaianmu ni dia merujuk kepada jangan memakai pakaian daripada sumber yang tidak halal. Ini pentafsiran yang kedua. Pentafsiran kedua ni kalau kita nak tulis, ia adalah salah satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau ikut Ibnu Abbas, bersihkan pakaianmu tu maksudnya pakaian yang nak dipakai tu mesti daripada sumber yang baik. Ini seperti mana disebut oleh Al-Imam At-Tabari. Kalau kita rujuk kepada makna yang ketiga, bersihkan pakaianmu ni bermakna perelokkanlah amalmu. Ini adalah tafsiran Mujahid rahimahullah. Okey, maksudnya aslih amalak. Maksudnya perbaiki amalmu. Itu pendapat ketiga. Pendapat keempat seperti yang kita sebut tadi dalam kelas, bahawasanya maksud yang keempat ni adalah bersihkan pakaianmu bil ma'i, dengan air, bersihkan ia minan najasah, bersihkan ia daripada najis. Okey, dapat 4 pendapat ya. Saya ulang balik. Bersihkan pakaian tu kalau ikut Al-Tabari dia nukilkan ada 4 pendapat. Saya tadi saya cuma nukil 2 saja. Okey. Pertama, maknanya dari sudut yang tersirat, maknanya bersihkan diri daripada maksiat. Makna yang kedua, pakaian yang nak dipakai tu mesti daripada sumber yang baik. Okay. Makna yang ketiga, bersihkan pakaianmu membawa makna perbaiki amalmu.
Makna yang keempat, kata Al-Imam Tabari, adalah bersihkan pakaianmu daripada kekotoran, daripada najis. Okay. Al-Imam Tabari, istimewanya dia, beliau telah memilih daripada 4 pendapat tu manakah yang lebih tepat. Kalau ikut di sini mengatakan pendapat yang keempat itu lebih dekat kepada makna. Sebab memang makna baju kita faham dia bajulah, betul tak? Kan? Makna bersih kita fahamlah. Bersih tu memang maksud bersih. Kalau dia kotor, bersihkan. Bajulah. Dari sudut makna yang terang jelas, memang makna yang keempat lah, iaitu basuh baju daripada najis, bersihkan. Okay. Tetapi kata Al-Imam Tabari, makna yang pertama iaitu bersihkan daripada maksiat merupakan tafsiran kebanyakan ulama salaf. Faham tak maksud dia? Maknanya kalau ikut kebanyakan, kalau kat sini yang saya guna tafsir Tabari ni, saya guna tafsir Tabari yang telah dibuatkan macam komentar tahqiq oleh Dr. Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi. Mengatakan di sini, wal qaulul awal, pendapat pertama itu huwa alladhi alaihi aktsaru salaf, merupakan pendapat yang didokongi oleh kebanyakan ulama salaf. Maknanya kalau ikut ulama salaf, kebanyakannya mentafsirkan bersihkan baju tu dari sudut yang tersirat, iaitu bersihkan dirimu daripada maksiat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan lain? Jelas tak apa yang saya jelas pada jawapan tadi? Okey. Okey. Okey, kita nak masuk kepada surah Al-Qiyamah tapi tak sempat malam ni. Okey, cuma kejap. Kita nak sebut macam ni je. Okey, kita nak sebutkan perkaitan dia. Okey. Surah Al-Qiyamah dia tentang hari kiamat. Okey, nanti kita akan bincangkan apakah perkaitan peletakan surah Al-Qiyamah selepas surah yang Allah perintahkan Nabi berdakwah. Nabi kan kena berdakwah kan? Nabi kena berikan ancaman, memberikan amaran kan? Jadi apa berkaitan dengan surah Qiyamah? Apa berkaitan dia? Kita jawab dulu awal-awal. Sudah pasti salah satu intipati dakwah Nabi, mestilah Nabi mengkaitkan ia dengan hari kiamat. Kan Nabi kena sampaikan dakwah. Nabi nak beri amaran, ancaman. Maka kalau nak bagi amaran, nak bagi peringatan, nak beri ancaman, sudah pasti dikaitkan dengan dosa, dikaitkan dengan neraka, dikaitkan dengan azab Allah. Maka peletakan surah Al-Qiyamah selepas surah Al-Mudaththir ini sangat tepat dan sangat kena pada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi nak sampaikan dalam dakwah, maka suratul Qiyamah ada jawapannya, ada perkaitan dia. Itu secara ringkaslah perkaitan hubung kait antara satu surah dengan surah sebelumnya. Macam Al-Qiyamah dengan surah sebelumnya, surah Al-Mudaththir. Apa perkaitan dia? Tadi kita telah pun sebutkan. Tapi saya minta tuan-tuan baca dulu nota ini. Nota ni ringkas je sebenarnya. Ya, saya minta maaf banyak-banyak. Ya, nota ni janganlah berpada pada nota ni. Sebab nota ni dia bukan nota yang terperinci. Ya, dia sekadar nak memudahkan pembelajaran kita secara online saja. Okey. Jadi nanti tengok kenapa surah dinamakan Qiyamat. Okey, kenapa namanya Qiyamat? Ada kaitan dengan tak? Qiyam kan kita jumpakan surah Al-Muzammil perkataan qumi, bangunlah.
Lepas tu surah Al-Mudaththir, qum, bangun. Tiba-tiba qiyamah. Ada perkaitan tak qiyam dengan qumi dengan qum? Nanti baca. Lepas tu tengok di mana sumber ada perkataan kiamat. Lepas tu kita pergi kepada tema. InsyaAllah kita kupas minggu hadapan tentang surah Al-Qiyamah, dan kita terus pergi sambungannya dengan surah Al-Insan. Lepas tu kita cuba masuk pengenalan sedikit sebanyak tentang surah Al-Mursalat. Maknanya minggu depan kita cuba lamakan sikit. Mungkin kita akan tamatkan juzuk 29. Sebab juzuk 29 ni tinggal 3 surah je lagi. Oh, dah nak khatam ke? Dah nak khatam dah. Tapi khatam nama dan tema surah je. Sebab kalau surah juzuk 29 tinggal surah Qiyamah, tinggal surah Al-Insan, tinggal surah Al-Mursalat. Habis surah Mursalat terus masuk surah juzuk Amma. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan InsyaAllah. Jadi mohon maaflah kerana kita tertangguh kelas 2 minggu. Maknanya 2 Jumaat kita tidak dapat meneruskan kelas kerana memang dah tak ada time, memang dah susun waktu, dah memang tak boleh juga. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Ada kekurangan, kelemahan dalam penyampaian, dalam penyediaan nota dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Jika saya ada tersalah maklumat, saya tersalah fakta, tolong betulkan saya. Kita sama-sama belajar. Tak semua perkara yang saya tahu. Jadi kita sama-sama berkongsi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.